you're in love. I just wanna feel you're in love. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini kita nak teruskan dengan tutorial Fin 538 Corporate Finance. So, hari ni kita akan tengok question 3 December 2019. Okay, so ini soalannya. Demand Diversified Berhad currently is an unlevered firm with an 11% weighted average cost of capital. Okay, unlevered firm ni maksud dia hanya ada equity sahaja dalam dia punya long term financing, and then tak ada hutang tak ada hutang. Unlevered ni maksud dia tak ada hutang. So WACC 11% tu hanya mewakili 100% mewakili cost of common stock lah, KCS, right? Okay, its EBIT is forecast to remain unchanged at 5.34 million annually. Okay, itu dia punya EBIT. The company wishes to invest in a new project which require them to borrow 2 million. Okay, so company ni dia nak tambah modal, tapi nak tambah modal melalui hutang sebanyak 2 million, right? Yang mana hutang tersebut dia punya interest rate adalah sebanyak 7% interest per annum. Okay, if the tax rate is 26%, compute. Okay, yang pertama, the value of the firm before and after restructuring. Okay, second question, the cost of equity after restructuring. And then yang ketiga, WACC after restructuring. Okay, kita akan go one by one. Okay, value of first kita kena calculate value of the unlevered and levered firm, right? Okay, so itu soalan yang pertama. Okay, so first kita kira unlevered dulu. Kita tandakan unlevered sebagai V. V tu value value, U tu unlevered. Value unlevered, yang mana rumusnya quite easy lah, which is kita punya EBIT times dengan 1 minus tax, which is net profit lah, kan? Which is net profit, and then divided by dia punya required rate of return semasa lah, which is RU. Okay, so EBIT dia ada bagi tadi 5,340,000 times dengan 1 minus tax, which is 1 minus 26%, and then divided by WACC yang unlevered lah, sebab dia minta unlevered. Okay, so nilainya kalau kita kira pakai kalkulator biasa, scientific punya, 35,923,636.3610. Alright, so itu untuk value untuk unlevered. Okay, now kita nak kira value untuk levered pula. Levered ni dah tambah hutang tadi lah. Okay, so nak kira value levered ni, kita sambung daripada calculation yang sebelum ni lah, which is VU yang unlevered punya tambah dengan debt times dengan tax, and then kita calculate, ambil jawapan yang tadi 35,926,636 tambah 2 million kita punya hutang yang baru times dengan tax 0.26 ataupun 26%. So jawapan dia akan bertambah. Kalau nak compare value unlevered dengan levered ni, yang levered punya akan lebih besar daripada unlevered, which is 36,443,636.36. Alright. Okay, so itu jawapan untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, dia minta cost of equity after restructuring. Okay, so yang ni kita kena kira return untuk equity yang baru lah, which is RU tambah dengan RU minus RD, okay, times dengan debt to equity ratio DE, and then times dengan 1 minus tax. Okay, RU tu adalah WACC yang asal, which is 11%, tambah dengan RU 11% minus RD, which is cost untuk debt tadi 7%, times dengan jumlah debt yang baru. Debt to equity ratio tu kita calculate secara asal lah, sebab debt to equity ratio dia tak bagi. So debt amount hutang 2 million divided by total equity kita 34,443,636.36.
Okey, daripada mana dapat 34 juta tu, ada calculation kat bawah tu nanti. Okey, times dengan 1 minus tax. Okey, jawapannya adalah 11.70%. So daripada mana datang 34 million tu? So yang ni sebenarnya VL, value of levered tadi, yang kita kira dalam soalan 1, tolak dengan jumlah hutang 2 million. Okey, ambil jawapan yang VL tadi, 36 million minus 2 million. So kita dapat 34 million 443. Okey. So dapatlah return on equity yang baru 11.17%. Okey, soalan yang ketiga dia minta WACC after restructuring. Untuk WACC yang barulah selepas dah tambah hutang tersebut kan. So kena kira WACC yang baru. So kita akan pakai rumus WACC yang biasa, which is weight untuk equity times dengan return untuk equity plus dengan weight untuk debt times dengan return untuk debt times dengan 1 minus tax lah, sebab kita kena kira after tax punya untuk bahagian hutang. Ok, so weight tu kita ambil jumlah equity, which is kita dah kira soalan yang kedua tadi, 34,443,636.36 divided by total value lah, which is 36,443,636.36 ni yang datang daripada soalan pertama tadi. Ok, times dengan return on equity yang baru kita kira soalan 2 tadi, 11.17%, tambah dengan weight untuk debt, which is jumlah hutang 2 million divided by total financing 36,443,636.36 times dengan return untuk debt tadi 7% dalam soalan, and then times dengan 1 minus tax, jangan lupa times dengan 1 minus tax, 1 tolak 0.26. ok, so jawapannya selepas kita kira dapat 10.84%. ok, yang ni pakai scientific calculator je lah. ok, Okey, soalan B. Okey, soalan B ni soalan yang lain tak ada kaitan dengan soalan A. Okey, your company is bidding to supply decorative ceramic tiles to Bina Pura Berhad for a minimum contract of 5 years. Okey, the contract require your company to produce 20,000 tiles per year. Okey, so kita ada kontrak dengan syarikat Bina Pura ni selama 5 tahun, and then kita kena produce, tugas kita untuk produce 20,000 tiles lah untuk setiap tahun. The setup cost of equipment for producing the tiles is 800,000 and it will depreciate on a straight line method to zero over the project life. The variable cost per unit is 30 ringgit and fixed cost is 70,000. Okay, determine the minimum bid price. So berapa harga yang kita kena letak, right? And then assuming a 30% tax rate and 6% discount rate. Okay, this one is quite straightforward juga soalannya. Okay, so kita akan keluarkan modal sebanyak 800,000 hasil daripada ni. So tugas kita adalah untuk mencari operating cash flow every year tu lah. First tugas kita kena cari operating cash flow every year. So agak-agak berapa kita punya operating cash flow every year. Okay, so Okay, so first kita kena kira break even dulu. Selepas dah kita nak tahu OCF tu, so first kita kena letak sebagai break even lah. So which is profit equal to zero, present value equal to zero, equal to OCF times dengan PVIFA and then minus dengan initial outlay. Yang ni kira MPV macam biasa, cuma kita letakkan present value tu sebagai kosong lah, sebabnya kita nak break even. Okay, so masuk dalam financial calculator. Okay, kita ambil financial calculator, on dulu. Okay, and then clear work. Jangan tekan CF apa-apa, biar kosong macam tu. Okay, so untuk calculate present value ni, untuk calculate dia punya OCF tu ataupun payment lah. Kalau dalam calculator ni dia PMT Okay, so first kita tulis daripada kosong daripada awal 800 1, 2, 3. Disebabkan dia present value, so kita kena letak negatif letak negatif. Okay, and then setkan dia sebagai present value. Okay, and then tekan 6, setkan dia sebagai interest per year, and then tekan 5, set dia sebagai N, and then kita compute PMT.
Okey, so jawapannya RM162,407.98 every year selama 6 tahun. Okey, tapi belum jawapan lagi. Okey, so OCF kita dah dapat RM162,407.98. So kita masukkan dalam function OCF kita yang biasa, right? Which is tugas kita sekarang adalah untuk mencari P, price per unit. Berapa harga kita nak letak untuk per unit tiles tadi kan. Okey, masukkan OCF RM162,407.98, P minus 30 itu variable cost per unit, ada dalam soalan tadi, and then quantity dia ada dalam soalan juga, 20,000, minus dengan depreciation 70,000. Dari mana-mana datang 70,000 ni? Kita patah balik tengok soalan. Okey, tadi dia cakap depreciate okey, cost untuk mesin tersebut adalah 800,000 and then depreciate over based on straight line method to zero. So yang ni kena pakai calculator scientific biasa, which is kita punya mesin tersebut 800,000 bahagi dengan 16,000. Mana tadi soalan? Okey. Okey, ada sedikit kesilapan, bukan 160,000 ni. 16,000 tak apa, kita buat pembetulan terus. 16,000. Okey. Sekejap So depreciation dia 16,000 setahun ada sedikit kesilapan, so kita kena calculate balik. Tak ada masalah, kita buat pembetulan dalam masa yang okey. Kejap, mana scientific calculator? 60 tambah 70 tambah 16, 146. Sini 146 jadi. Okey, so ini salah, kena calculate balik. 162,407.98 tambah 146,000 tolak 16. Okey, so jawapan dia 292,407.98. Okey, so P ni jawapan dia akan jadi lain lah. Bagi 14,000. Okey, so jawapan dia RM20.89. Okey, so ini adalah harga dia lah. Okey. So this ini dah buat pembetulan lah. Ada kesilapan tadi sedikit. Bukan 160,000, 16,000 dia punya depreciation. So masukkan dalam ni. So tugas kita cari P. So keluarkan P. So P kita dapat RM20.89. Okey. Okey, so itu sahaja untuk soalan question 3 December 2019. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.